Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Hamzah, pelajar Bachelor of Medical Health and Science semester 1 tahun 1 untuk mata pelajaran OUMH 1603 Learning Skill for 21st Century ingin membincangkan isu peningkatan kes kesihatan mental di Malaysia. Pengenalan, sejak kebelakangan ini terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesihatan mental. Setelah dengan kemajuan negara kita pada masa kini, masalah kesihatan mental telah meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang ketara adalah daripada kes bunuh diri sejak sedekad yang lalu. Menurut WHO, kesihatan mental yang baik adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Manakala penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan pada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan menjadi mengganggu aktiviti seharian. Melalui dasar kesihatan mental negara. Punca penyakit mental, faktor genetik ataupun keturunan, ahli keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental lebih tinggi risiko untuk mendapat sakit mental. Gangguan bahan kimia dalam otak, bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik dan gejala penyakit mental akan muncul. Skizofrenia, seperti penyakit skizofrenia, kemurungan, mania dan kebimbangan. Ketiga, jangkitan virus. Mengikut kajian, jika terdapat jangkitan virus akan menyebabkan muncul penyakit mental. 4. Sejarah hidup yang getih. Sebagai contoh, mengalami proses kelahiran yang sukar, kehilangan bapa semasa kecil, terlalu banyak mengalami cabaran hidup yang sukar. Kelima, keadaan sosioekonomi yang rendah, faktor kemiskinan, tiada kemudahan asas atau keganasan dalam masyarakat boleh meningkatkan penyakit mental. Senarai penyakit mental yang umum, skizofrenia ialah gangguan mental yang kronik dan teruk yang menyebabkan secara seorang berfikir, bertindak, meluapkan emosi, melihat realiti dan berhubung dengan orang lain. Kemurungan adalah gangguan mood yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang berterusan. Ketiga, gangguan bipolar, dahulunya dipanggil kemurungan manik, ada kesihatan mental yang menyebabkan perubahan mood yang melampau dan sama ada tinggi atau rendah. Penyakit anxiety, penyakit berkaitan kegelisahan melampau, penyakit ketagihan. Masalah ini adalah penyumbang besar pada kesihatan mental pada masa kini. Tanda-tanda dan gejala penyakit mental yang umum, merasa sedih dan murung, pemikiran keliru atau mengurangkan keupayaan untuk menumpukan perhatian, ketakutan atau kebimbangan yang berlebihan, perasaan bersalah yang melampau. Perubahan mood yang melampau antara tinggi dan rendah, menarik diri daripada aktiviti, keletihan yang ketara, pengasingan daripada realiti, paranoia atau halusinasi, ketidakupayaan untuk menghadapi masalah atau tekanan harian, masalah memahami dan mengaitkan situasi dan orang, masalah dengan penggunaan alkohol atau dadah, perubahan besar dalam tabiat pemakanan, kemarahan yang berlebihan, pemusuhan atau keganasan, pemikiran bunuh diri. Epidemiologi mengikut kajian mobiliti kesihatan kebangsaan yang ketiga telah dijalankan pada tahun 2006, didapati hasil kajian 11.2% rakyat Malaysia yang dewasa mempunyai mobiliti psikiatrik mental di mana kadar tertinggi dalam kalangan bangsa Cina 31.1%. Bagi masyarakat bandar, kadarnya adalah 12.6% berbanding luar bandar 8.5%. Tahap pendidikan, masalah mental adalah lebih tinggi daripada kalangan mereka yang tiada pendidikan atau berpendidikan rendah. Status perkahwinan yang dalam kalangan orang yang bercerai adalah 13.6%, diikuti bujang 13.1%, balu 12.2% dan mereka berkahwin 10.5%. Pemikiran untuk bunuh diri, prevalent keseluruhan untuk pemikiran bunuh diri yang akut adalah 6.4% dengan kadar tinggi di kalangan remaja. Pada peringkat awal dewasa berumur 16 hingga 24 tahun itu 11%. Gangguan tidur, kadar keseluruhan adalah 14% dengan mereka yang berumur adalah 70 hingga 74 tahun. Statistik Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2015 menunjukkan 1/3 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas berdepan dengan masalah mental. Pada tahun 2019 pula, KKM telah merekodkan sebanyak 2.3% orang dewasa dan 9.5% kanak-kanak berusia 9 hingga 15 tahun mengalami masalah mental. KKM mengajukan peratusan tersebut dijangka akan terus meningkat pasca COVID. Bantuan Perkhidmatan Sokongan Psikososial iaitu insentif di bawah KKM telah menunjukkan peningkatan 5 kali ganda daripada tahun 2020 ke tahun 2025.
Ini menunjukkan kenaikan jumlah pesakit mental dalam kalangan penduduk di Malaysia. Ni melalui Public Health Malaysia, kita dapat Facebooknya, kita dapat tahu di Sabah adalah penyakit yang kesihatan mental yang tertinggi iaitu 42.9%, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 39.8% dan Kelantan 36%. Cara mengatasi peningkatan kes kesihatan mental. Individu perlu berusaha mengatasi perkara-perkara negatif dan mendapatkan sokongan atau rawatan jika mengalami masalah. Keluarga sentiasa menyokong dan memberi bimbingan kepada ahli keluarga. Masyarakat perlu sama-sama membantu individu yang terlibat dengan masalah mental. Negara, kerajaan perlu menyediakan satu pusat dan program untuk mendapatkan rawatan sakit mental. Individu mendapatkan sokongan apabila mengalami masalah, berusaha menjaga kesihatan mental dan fizikal dengan melalui menjalani senaman dan aktiviti luar, menekankan hubungan baik dengan orang lain. Keluarga boleh membantu keluarga yang mengalami masalah dengan memberikan sokongan seperti cara untuk mendapatkan rawatan, melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat masalah berlaku dalam kalangan keluarga seperti masalah ketegangan dadah. Masyarakat perlu membantu individu yang bermasalah untuk mendapatkan rawatan, mengurangkan stigma dalam kalangan masyarakat, mengelakkan bisikan individu yang mengalami masalah mental. Pada pihak berkuasa, itu yang berkaitan seperti KKM untuk menyediakan pusat sokongan untuk pesakit mental, menyebarkan program kesedaran mental kepada semua masyarakat. Program-program daripada NGO dan kerajaan perlu dipertingkatkan. Tip penjagaan kesihatan mental. Makan makanan berkhasiat, suku-suku separuh, urus masa dengan baik, kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, lakukan aktiviti yang anda selalu suka atau minat secara bermanfaat, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, lakukan aktiviti fizikal atau senaman, berjalan dan beriadah. Elakkan pengambilan rokok, dadah dan amal. Ini adalah flow ataupun panduan bagi bantuan masalah kesihatan mental. Kita ada tiga sokongan lah, NGO, Kementerian Kesihatan Malaysia dan swasta, pihak swasta. Kementerian Kesihatan Malaysia dia akan pergi kepada klinik kesihatan, hospital dan pusat kesihatan mental masyarakat Mentari. Untuk NGO, kita ada talian Befriender, sokongan di atas talian, dan pusat kaunseling. Untuk hospital swasta, boleh mendapatkan rawatan dengan hospital swasta. Sekian, terima kasih.